Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Agha Syafiq bin Muhammad Masri. Saya dan rakan-rakan daripada grup 6 akan membincangkan topik 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Okey, kita bermula pada pengenalan. Malaysia terdiri daripada pelbagai wilayah, etnik, bahasa serta agama, dan sebagai rakyat Malaysia yang mementingkan keharmonian dan kesepaduan, maka perlulah difahami bagaimana cara membentuk semangat perpaduan dan integrasi antara masyarakat yang mempunyai latar belakang dan yang pelbagai. Antara isu-isu yang berkaitan dengan konsep integrasi ini adalah pemahaman tentang kedudukan orang Melayu, raja-raja Melayu, isu agama dan juga bahasa. Fungsi Perlembagaan Persekutuan ialah memberi kepaduan kepada konsep pemerintahan negara. Ia juga disebut sebagai kontrak sosial kerana kandungannya meliputi keperluan untuk memenuhi kepentingan sepihak khususnya masyarakat Malaysia. Definisi dan konsep perlembagaan. Perkataan perlembagaan berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud membentuk. Ia merujuk kepada pembentukan dan penyusunan suatu negara. Perlembagaan merujuk kepada suatu kumpulan yang mengurus kekuasaan kerajaan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, dan juga satu kumpulan dan juga perkara yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki dalam sesebuah negara. Justru, perlembagaan merujuk pada undang-undang tertinggi dan kewujudannya tidak boleh ditentang oleh mana-mana pihak. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa perlembagaan merangkumi elemen dasar dan paduan asas dalam memerintah sesuatu negara. Perlembagaan juga dapat dijadikan pelan asas dalam pemerintahan dan dapat mempertahankan kesinambungan kepada keharmonian negara. Ia juga terbagi kepada perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merujuk pada undang-undang ataupun peraturan yang disusun dalam satu dokumen. Manakala perlembagaan tidak bertulis pula merujuk pada aspek peraturan yang tidak dikumpul dalam dokumen tertentu. Contohnya keputusan mahkamah dan undang-undang yang dipersetujui oleh parlimen. Perlembagaan mempunyai 3 institusi seperti Badan Kehakiman, Perundangan dan Eksekutif yang memperoleh kuasa secara terus daripada perlembagaan, dan ia mengandungi 13 jadual dan 183 perkara. Di dalamnya merangkumi bidang kuasa eksekutif, legislatif, kewarganegaraan, agama Islam, kedudukan kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah, Sarawak serta lain-lain perkara. Perlembagaan Persekutuan memberi panduan kepada konsep pemerintahan negara. Ia juga disebut sebagai kontrak sosial kerana kandungannya meliputi keperluan untuk memenuhi kepentingan pelbagai pihak khususnya masyarakat Malaysia. Seterusnya, sejarah perlembagaan. Okey, kita ada 6 sejarah perlembagaan yang Malaysia buat sebelum daripada dijajah. Yang pertama adalah undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kedua, Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu, 1948, Suruhanjaya Red, Jawatan Kuasa Kerja dan pengisytiharan perlembagaan. Untuk undang-undang sebelum kedatangan penjajah, sebelum kewujudan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah 1446 sehingga 1456, iaitu 10 tahun, agama Islam telah berkembang lebih awal berdasarkan catatan Prasasti Terengganu tahun 1303. Ia mengandungi beberapa peraturan yang berkaitan jenayah, perniagaan dan pentadbiran. Dan negeri lain juga seperti Pahang, Perak dan Johor juga mempunyai undang-undang tersendiri yang lebih menjurus kepada undang-undang Islam. Kedua, Malayan Union. Perlembagaan Malayan Union ini memberi hak kerakyatan kepada orang bukan Melayu yang dikenali sebagai prinsip Jusoli dari segi pentadbiran, Governor dan Majlis Penasihat bertindak sebagai pemerintah, dan kemudian mereka menubuhkan 106 Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Bagaimana Malayan Union dibubar setelah mendapat tentangan daripada orang Melayu. Yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan bagi menggantikan Malayan Union di dalam sistem ini. Kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam semua perkara, namun kuasa-kuasa negeri masih dikekalkan dan bidang kuasa raja-raja dalam urusan adat istiadat, hal ehwal agama dapat diurus dengan baik. Ia diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Yang keempat, Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ini ditubuhkan pada 1956 serta setelah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal, dan ahli-ahli Suruhanjaya Red terdiri daripada Lord Red, B. Malik, Sir William Mackerell dan Hakim Abdul Hamid. Antara objektif
Suruhanjaya Rate ialah memberi peluang kepada pertubuhan sebuah negara agar membentuk sifat bebas, demokratik dan bersatu padu. Ia juga boleh menyediakan kemudahan asas kepada pembangunan negara ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Yang kelima, jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja telah diberi tanggungjawab bagi mengeluarkan kertas putih iaitu laporan hasil semakan penelitian Suruhanjaya Rate yang diserahkan pada tahun 1957 kepada Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu. Perisytiharaan perlembagaan. Satu perjanjian persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah ditandatangani dan ia merangkumi perlembagaan persekutuan yang baru dan perlembagaan negeri Pulau Pinang dan Melaka. Ia juga telah membatalkan perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948 di United Kingdom. Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah diluluskan dan memberi kuasa undang-undang kepada perlembagaan dan membatalkan perintah dalam Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terima kasih. Saya pas kepada kawan saya seterusnya. Sejahtera semua, nama saya Andrew Vincent. Saya dari grup 6 dan saya akan present tentang perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi dalam topik 6. So, pertama sekali, apakah itu tapak integrasi? Ia adalah sebuah ruang tersakit dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. So, dalam subtopik tapak integrasi juga adalah perlembagaan merupakan asas utama kepada pembentukan sesebuah negara yang berdaulat. So, apakah tujuan perlembagaan ini? So, untuk tujuan perlembagaan ini, dia juga untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah, dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat untuk menyelesaikan masalah dan menjamin negara bangsa serta mengekalkan keamanan rakyat semua dalam negara. Seterusnya, tiang seri yang membentuk perlembagaan persekutuan. Sistem demokrasi berparlimen merupakan yang diamalkan di Malaysia dan juga pembentukan sebuah negara yang berdaulat. Dan akhirnya, perlembagaan tapak integrasi. Dia wujud daripada interaksi sosial dan melakar sejarah tentang migrasi dan globalisasi. Perjuangan nasionalisme juga adalah dari orang Melayu, Bumiputra, dan juga termasuk kaum-kaum yang lain yang berunding bersama Raja-Raja Melayu dan British mempengaruhi perlembagaan persekutuan pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahid Mukri dan saya akan menerangkan konsep keperluan dan perkhidmatan tapak integrasi topik 6. Apakah tapak integrasi? Tapak integrasi merupakan satu wahana sosial. Dan dari segi definisi integrasi, ia adalah satu proses yang menyatukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama. Dan bagi tapak integrasi juga merupakan bagi negara yang berbilang bahasa seperti negara kita Malaysia, proses ini merupakan satu matlamat utama yang diusahakan agar berjaya. Kejayaan Malaysia dalam menggerakkan keamanan dalam tempoh yang lama ini dengan rakyat berbilang bangsa dan kejayaan adalah satu contoh terbaik bagi kejayaan proses integrasi. Seterusnya adalah ciri-ciri tapak integrasi. Salah satu ialah ia merupakan sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Kedua ialah satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik, dan ketiga adalah satu proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundangan dan pengantaraan. Dan akhir sekali yang keempat adalah usaha membina tapak integrasi diterapkan dan menuju ke arah penyatu paduan. Ini adalah teori integrasi. Nombor 1 ialah asimilasi. Asimilasi bukan pada kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Kedua adalah akomodasi. Kelompok majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Ketiga adalah akulturasi. Meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeza sama ada majoriti dan minoriti. Dan akhir sekali keempat adalah amalgamasi.
Asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti khususnya melalui perkahwinan. Dan akhir sekali adalah cabaran memupuk penghayatan integrasi. Yang pertama adalah perkauman. Sifat perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Kedua adalah sikap prasangka buruk. Sikap prasangka buruk adalah Assalamualaikum, saya Muhammad Amin. Hari ini saya akan berceritakan tentang tapak integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi ialah proses bagi mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Ia juga bermaksud sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Terdapat 3 platform integrasi di Malaysia, iaitu makro perlembagaan, meso badan bukan kerajaan dan mikro iaitu rakyat. Slide seterusnya, makro atas ke bawah, bermaksud atas ialah kerajaan dan bawah adalah rakyat. Peranan kerajaan antaranya ialah Perlembagaan Persekutuan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Pemerkasaan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Wawasan, PLKN, Rancangan Malaysia dan Wawasan 2020 dan Transformasi Negara TN50. Perlembagaan Persekutuan yang memperakui dan menerima bentuk pembinaan negara bangsa Malaysia dan ia dipersetujui oleh pemimpin dan pejuang kemerdekaan negara, antaranya Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sabantan. Perlembagaan itu dipegang sebagai panduan hidup bernegara dalam aman, damai dan perpaduan. Kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan, bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain diamalkan dan perkara 153 juga menjamin kepentingan majoriti. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang diluluskan melalui proses perundangan. Ia adalah undang-undang tertinggi bagi Malaysia. Perlembagaan adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tanpa sebuah perlembagaan, kita tidak boleh membentuk negara yang merdeka. Perlembagaan juga menyediakan asas kenegaraan Malaysia, termasuklah agama bagi negara, kumpulan dan institusi-institusi yang mempunyai silsilah sejarah seperti institusi beraja. Perlembagaan persekutuan tersebut direka bentuk berdasarkan kerangka asal pentadbiran negara yang telah dipersetujui dan wujud sebelum merdeka lagi. Perlembagaan juga mempunyai peruntukan yang mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Perlembagaan sebagai tapak integrasi mengikut masyarakat untuk merujuk pada satu undang-undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Kedua, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Ketiga, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Keempat, melindungi kepentingan semua kaum dengan menjamin keadilan sosial antara kaum. Dan seterusnya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Penubuhan Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat adalah bertujuan untuk mempromosikan Malaysia di peringkat global sebagai model negara yang berjaya menjaga keharmonian. Pengumbalan pelan tindakan perpaduan negara adalah untuk menetapkan program-program yang spesifik untuk perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan rakyat Malaysia. Menubuhkan jawatan kuasa pengurusan isu perpaduan adalah untuk bertindak sebagai forum rasmi yang mengenal pasti isu-isu yang menjadi polemik yang berupaya menggugat perpaduan negara. Menubuhkan Majlis Penasihat Perpaduan Negara untuk membincangkan isu-isu perpaduan dan keharmonian. Ini adalah strategi kerajaan dalam memperkasakan integrasi. Seterusnya, sekolah wawasan. Mewujudkan persekitaran yang memberi peluang kepada murid dari pelbagai kaum untuk berinteraksi. Diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1997,
mengadakan program interaksi antara sekolah di samping mengelakkan perkara-perkara berunsur perkauman berlaku dan memasukkan unsur-unsur interaksi etnik ke dalam kurikulum serta meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan etnik lain. Seterusnya, PRKN menanam semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan generasi muda dan remaja, mempertingkatkan perpaduan kaum serta integrasi nasional, membentuk perwatakan positif melalui penerapan nilai-nilai murni, menanam semangat kesukarelaan dalam kalangan remaja. Antara implikasi PRKN yang diadakan oleh kerajaan adalah toleransi dan kerjasama setiap individu dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan, mengetahui adat, budaya serta cara beragama pelbagai kaum. Kebanyakan modul yang disediakan dalam PRKN memerlukan persepakatan dan persefahaman antara ahli tanpa membezakan sesuatu kaum. Seterusnya, rancangan Malaysia. Pihak kerajaan menitikberatkan isu ini dalam setiap rancangan pembangunan negara yang dirancang setiap 5 tahun. Justru itu, bagi mencapai objektif tersebut, kesemua rancangan pembangunan 5 tahun negara selepas DEB Dasar Ekonomi Baru diteliti dan dianalisis bagi menyokong fakta bahawa kerajaan memandang serius akan isu ketidakseimbangan kaum dalam pembangunan ekonomi negara. Terdapat faktor-faktor seperti kepelbagaian budaya dan pemikiran setengah kaum masih lagi menebar menyebabkan integrasi dan perpaduan nasional di peringkat bawahan kurang berjaya. Mungkin pihak kerajaan perlu mengadakan lebih banyak program kesedaran untuk mengubah pemikiran masyarakat Malaysia bagi mengurangkan sikap individualistik, etnosentrik, prejudis dan stereotip. Bagaimanapun, kajian Hasnah pada 2018 mendapati jurang ketidakseimbangan antara kaum semakin berkurang dan ini secara tidak langsung mencerminkan kejayaan kerajaan dalam usaha menangani isu-isu perpaduan. Seterusnya dan terakhir, Wawasan 2020 diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1991 dengan merangka tempoh pembangunan Malaysia moden akan diperolehi menjelang 2020. Terdapat 9 matlamat wawasan ini dijadikan cabaran untuk semua warga Malaysia. Yang pertama, mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang sama dan dikongsi. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan apa yang dicapai. Ketiga, mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik. Keempat, mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Yang keenam, mewujudkan masyarakat progresif dan memandang ke depan. Ketujuh, mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Kelapan, pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. Yang kesembilan, mewujudkan masyarakat yang makmur, yang mempunyai ekonomi berdaya saing dan kental. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Sulishan Wasunden, matrix number TG21. Salam sejahtera, nama saya Sulishan Wasunden, kan matrix number membacakan tentang tahap integrasi membacakan tentang tahap apakah tu meso atau NGO? NGO adalah apakah tu tubuhan swasta atau sukarela NGO adalah tubuhan swasta atau sukarela juga terdiri daripada berbagai organisasi juga terdiri daripada tempatan atau organisasi yang diberi kebangsaan atau organisasi akar umbi. NGO pun adalah ada sinonimnya iaitu CSO, Civil Society Organisation, dan kebanyakan NGO tidak organisation dan kebanyakan NGO tidak peranan NGO adalah sebagai NGO adalah integrasi sebagai pengakhiran penabungan dan ejen pemantauan pelaksanaan program penabungan dan ejen
pemantauan pelaksanaan. NGO juga ada peranan dalam aspek sosial, aspek keselamatan dan hak asasi, dan aspek pendidikan dan keagamaan dan hak asasi, dan aspek pendidikan dan keagamaan. So, kami akan berbincang tentang tahap-tahap integrasi secara mikro. Berbincang tentang tahap-tahap integrasi secara mikro. So, apa tu? Iaitu adalah untuk mengekalkan keharmonian yang memiliki masyarakat berbilang kaum dan masyarakat berbilang kaum. Tidak kira di peringkat negara masyarakat tidak kira di peringkat negara maupun semua lapisan masyarakat tidak kira di negara maupun negara. Semua lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah dicapai. Memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang dicapai telah dicapai. Yang maksudkan koalisi dicapai terbuka yang dapat merapatkan hubungan antara jiran dan tetangga dan yang dapat merapatkan hubungan antara jiran dan tetangga dan dapat menerima budaya dapat para orang boleh menerima budaya dapat para orang yang menerima budaya penerimaan budaya dapat yang membawa maksud sesuatu kebudayaan yang semakin berkembang yang membawa maksud sesuatu kebudayaan yang semakin berkembang proses menyatukan masyarakat kaum proses lagi adalah street wedding yang merupakan kerjasama dalam kalangan penduduk adalah street wedding yang merupakan kerjasama dalam kalangan penduduk mengalahkan kenduri kawin di atas jalan raya yang ini mempunyai kenduri kawin di atas jalan raya yang ini membina tahap integrasi yang berpunca daripada kerjasama aman dan integrasi yang berpunca daripada kerjasama aman dan harmonis yang terakhir dan satu lagi adalah kedai mamak yang terakhir dan satu lagi adalah kedai mamak yang ketiga mempunyai kedai mamak menjadi tahap integrasi sebagai ketiga bagi sebahagian besar masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum bagi sebahagian besar masyarakat pertama ialah tempat kediaman yang kaum kedua adalah tempat kerja rumah kediaman. Terima kasih. Itu saja datang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Syazani bin Masuk akan menceritakan tentang cabaran terhadap perlembagaan persekutuan dalam topik 6. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada pada peringkat negara ataupun dunia. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui masa akan datang. Antara cabaran-cabaran terhadap perlembagaan persekutuan, yang pertama adalah mengekalkan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Kedua, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Ketiga, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Seterusnya, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai etnik. Seterusnya, menghadapi gelombang hak asasi dan Orde Baru Dunia. Dan yang terakhir adalah mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan negara terancam. Jadi itu saja cabaran bagi topik 6, iaitu perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Sekian, terima kasih.